ومشايخنا في الدين وعن اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sambung perbahasan semalam pada hadis yang ke-12. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa wa'adha Umar bin al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu rajulan faqala lah. Sayyidina Umar bin al-Khattab telah menasihati seorang lelaki. Faqala lahu la tatakallam fima la ya'nik. Jangan kamu bercakap dalam perkara yang tidak dengan urusanmu. Wa'tazil aduwak. Tinggalkan musuhmu. Wahdhar sadiqakal amin. Jaga-jaga dengan temanmu yang paling amanah. Wala amina illa man yakhshallaha. Tidak ada yang amanah melainkan yang takutkan Allah. Wala tamshi ma'al fajiri fayu'allimaka min fujur. Jangan kamu berjalan dengan orang yang jahat, dengan ahli maksiat, maka dia akan ajarkan kamu bagaimana melakukan kejahatan sepertinya. Wala tatla'hu ala sirrik. Dan jangan kamu wala tutalli'hu ala sirrik. Jadi jangan sampai dia, iaitu fajir tadi, melihat rahsiamu. Wala tushawir fi umurika illa alladhina yakhshawna Allah azza wa jalla. Dan jangan kamu bermusyawarah, berbincang pada urusanmu melainkan dengan orang yang takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesanan yang sangat halus dan realiti. Jadi kena pegang betul-betul, pegang nasihatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qila li Luqman alaihi salam. Dikatakan kepada Sayyidina Luqman alaihi salam, ma balagha bika ma nara. Ini Luqman al-Hakim. Apa yang menyebabkan kamu mencapai apa yang kami lihat? Sayyidina Luqman dikatakan murid kepada 1000 orang Nabi. Yuridun al-fadla. Jadi mereka tanya tersebut dengan tujuan boleh dapat maksudnya ma balagha bika ma nara ay yuridun al-fadla. Maksudnya apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kedudukan yang mulia tersebut seperti yang kami tengok ni. Qala, kata Sayyidina Luqman al-Hakim,
sidqul hadis. Sidqul hadisi, yang ini cakap betul, cakap benar. Wa ada'ul amanah, menunaikan amanah. Wa tarku ma la ya'nini, dan meninggalkan sesuatu yang bukan urusanku. Wa qala rajulun lil Ahnaf ibn Qais rahimahullahu ta'ala, seorang lelaki berkata kepada Ahnaf ibn Qais rahimahullah, bima sutta ala qaumika, dengan apa kamu menjadi ketua kepada kaummu, wa anta a'war, sedangkan kamu ini orang yang a'war. A'war maknanya tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempang maksudnya. A'war maknanya tempang. Jadi satu lagi dipanggil a'mash. A'mash, mata tak nampak waktu malam. Kalau a'war maksudnya dia tempang. Faqala lahu bitarki min amrika ma la ya'nini, yakni meninggalkan daripada urusanmu yang tidak berkait denganku. Kama anaka min amri ma la ya'nik, seperti mana kamu mengambil berat tentang perkara yang kama anaka, jadi seperti mana kamu sedang mengambil berat min amri, daripada urusanku, ma la ya'nik, yang bukan urusanmu. Maksudnya gitu. Jadi kenapa kamu boleh jadi orang yang ketua kepada kaummu? Ada soalan kitanya. Karena aku meninggalkan daripada urusanmu yang bukan daripada urusanku. Seperti mana kamu menyibuk dengan urusanku, yang ma la ya'nika, yang tu bukan urusan kamu sepatutnya. Maksudnya jangan melakukan perkara yang bukan urusan kita, yang bukan prioriti kita, maka kita akan berada di hadapan. Ini akan menjadi pemimpin kepada umat. Wa qala Yusuf bin Ubaid rahmatullah alaih, kata Imam Yusuf bin Ubaid, tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min sawmi yawmin, meninggalkan bercakap perkara yang tidak perlu, itu lebih afdal daripada puasa sehari. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, awwalu man yadkhulu 'alaikum rajulun min ahli jannah, min ahlil jannati, nanti akan masuk orang pertama, nanti akan masuk daripada pintu sekian, kata Sayyidina Rasul. Ini Nabi tengah bersama dengan para sahabat. Nabi kata nanti ada yang pertama akan masuk kepada keadaan nanti adalah seorang yang daripada ahli syurga. Fadaqala Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dan masuklah Sayyidina Abdullah bin Salam. Setelah Nabi cakap tu, Sayyidina Abdullah bin Salam yang masuk melalui tempat yang diisyaratkan oleh Nabi. Faqama ilaihi nasun fa akhbaruhu wa qalu akhbirna bi awsaqi amalik fi nafsik. Jadi orang pun setelah habis majlis, mereka maklumkan kepada Sayyidina Abdullah bin Salam tentang ucapan Nabi tadi, dan mereka meminta untuk tolong khabarkan kepada kami bi awsaqi amalika fi nafsik, apa amalan yang paling kamu, maksudnya yakin, yang kamu lakukan sungguh-sungguh itu amalannya. Maksudnya dah tentu Nabi bagi tahu kata kamu ahli syurga kerana ada amalan yang tertentu yang kamu lakukan. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Salam, inna amali la dha'ifun, amalanku ini lemah, tak banyak. Awsaqu ma arju bihi, salamatu sadri wa tarku ma la ya'nini, yang aku yakin, yang paling yakin sekali, yang aku harapkan itulah amalannya. Yang pertama salamatu sadri, aku bersikap toleransi dengan umat, berlapang dada. Yang kedua tarku ma la ya'nini, iaitu meninggalkan yang bukan urusanku. Dua perkara ini kalau diamalkan masuk min ahlil jannah. Baik, salasatun tazilu fil aqli, ada tiga perkara yang boleh menambahkan akal. Dia kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imamun al-A'zam, salasatun tazidu fil aqli, ada tiga perkara yang menambahkan akal. Ini menjadikan seorang tadi seorang yang bijak.
mujalasatul ulama. Yang pertama, duduk dengan para ulama. Yang kedua, mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang salih. Yang ketiga, wa tarkul kalami fima la ya'ni, meninggalkan bercakap pada perkara yang bukan urusan. Maka hadza tazidu fil aql. Hadhihi tazidu fil aql. Ini akan menambah pada akal kita. Wa qala aidan man arada an yunawwira Allahu qalbah falyatruk al-kalama fima la ya'nih. Fima la ya'nih. Siapa yang ingin Allah Ta'ala mencerahkan, memberikan cahaya pada hatinya, maka tinggalkan bercakap pada perkara yang bukan urusannya. Semua nasihat ini perlu diamalkan untuk menjadi seperti yang mereka sebutkan. Wa qala ba'duhum, dikatakan, marra Ibrahimu al-Khalilu salawatullah wa salamuhu alaihi fara'a abdan fil hawa muta'abbidan. Satu hari Sayyidina Ibrahim al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim, berjalan dan kemudian melihat ada seorang hamba sedang duduk di atas angin, sedang beribadah. Kan ibadah di bawah, duduk atas angin. Ini kira terapung. Faqala lahu bima nilta hadhihi al-manzilata min Allah Ta'ala. Bagaimana kamu mendapatkan kedudukan ini daripada Allah? Maksudnya boleh sampai tahap macam tu karamahnya. Qala bi amrin yasir, dengan perkara yang mudah. Apa dia? Fatantu nafsi ay mana'tuha 'anid dunya. Aku menghalang diriku daripada dunia. Walam atakallam fima la ya'nini, dan aku juga tidak bercakap dengan perkara yang bukan urusanku. Wa nazartu fima amarani rabbi fa'amiltu bih, dan aku memerhatikan dengan apa yang diarahkan oleh Tuhanku, maka aku mengamalkannya. Wa fima nahani anhu fantahaitu, dan dengan apa yang dilarang oleh Tuhanku, maka aku meninggalkannya. Fa ana in sa'altuhu a'tani, aku kalau kata diminta, maka aku akan memberi. Wa in da'autuhu ajabani, tak. Fa ana in sa'altahu a'tani, wa in da'autahu ajabani. Minta bantah, baca silap. Fa ana in sa'altuhu a'tani, betul. Aku kalau minta kepada Allah, sa'altuhu yang sa'altu rabbi, aku kalau meminta kepada Tuhanku, a'tani, maka Allah akan memberikan kepadaku. Wa in da'autuhu ajabani, dan kalau aku berdoa maka akan diperkenankan. Wa in aqsamtu alaihi abarra qasami, kalau aku bersumpah dengan namanya, dengan nama Allah, maka akan diperkenankan sumpahku tersebut. Sa'altuhu an yaskunanil hawa fa askanani, aku minta kepada Allah untuk duduk di atas udara, maka Allah menetapkan aku di atas udara. Dia minta ke Allah Ta'ala, minta kalau boleh duduk atas angin, tak mau duduk kat bumi, dan dia boleh duduk atas angin, atas udara. Masya Allah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi dalam kitabnya Zammul Hawa, yakni mencela nafsu. Wa yaqrubu min dhalik ma ruwiya an Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, yang hampir juga dengan kisah tadi. Sayyidina Wahab ibn Munabbih menceritakan, kana fi bani Israel rajulani balagat bihima ibadatuhuma an mashaya 'ala al-ma'. Ini satu cerita lagi yang hampir macam tadi. Ada di kalangan, kata Wahab bin Munabbih, Wahb bin Munabbih, di dalam Bani Israel ada dua orang lelaki yang mencapai kedudukan dengan ibadah mereka sehingga an mashaya 'ala al-ma', yang kedua-duanya boleh berjalan atas air. Wali ya dua orang ni. Fa bainama huma yamshiyani fil bahri, satu hari sedang mereka berjalan di atas laut, izhuma bi rajulin yamshi fil hawa'i, tiba-tiba nampak seorang lelaki berjalan atas angin, lagi sakan pada dia. Dia berjalan atas air, yang lelaki ni terbang terus. Faqala lahu ya Abdullah, wahai hamba Allah, bi ayyi shay'in adrakta hadhihi al-manzilata, dengan apa kamu mendapatkan kedudukan ini?
Qala biyasirin minad dunya. Yang pertama, mengambil dengan sedikit sahaja daripada dunia. Ini yang diperlukan. Fatamtu nafsi anis syahwat. Saya menjaga, menghalang diri saya daripada syahwat. Wa kafaftu lisani. Ay mana'tuhu. Yani aku menghalang lidahku amma la ya'nini. Dengan perkara yang bukan urusanku. Wa raghibtu fima da'ani Allahu ilaihi. Dan aku melakukan dengan apa yang Allah Ta'ala arahkan aku. Walazimtu samta. Dan aku melazimi diam. Fa in aqsamtu 'ala Allahi abarra qasami. Kalau aku bersumpah maka ke atas nama Allah, maka Allah akan memperkenankan sumpahku tersebut. Kalau kita disebut ni, kata ada sebagian awliya kalau disebut wallahi fa'al kadha, maka berlaku benda tu. Itu maksud abarra qasami. Ini ada di kalangan awliya yang macam tu. Nah, sebab tu kalau disebut jadi, panggil ashabukun, dipanggil. Dalam istilah sufi dipanggil ashabukun. Disebut apa jadi. Orang kata, orang Melayu kita panggil mulut masin, dipanggil. Mulut masin. Sebab tu awliya ni kadang dia jarang nak sebut perkara yang bukan-bukan. Kalau sebut pun dia akan jadi doa. Baginda Nabi SAW, kalau kata Nabi pernah sebut, ya Allah, mana-mana yang aku telah mengeluarkan perkataan, contohnya menyebutkan sesuatu tentang seseorang, ataupun Nabi SAW tidak akan maki orang. Dan Nabi kata, kalau ada macam tu, maka gantikan itu dengan kebaikan kepada orang yang telah aku sebutkan tadi. Nabi maksudnya Nabi gantikan ucapan Nabi tadi dengan kebaikan. Lepas tu kena jaga-jaga. Mak kena cakap bagi elok kadang-kadang dengan anak-anak. Tak boleh hentam-hentam ikut dan. Ya. Zamakhsyari, pengarang kitab Kasyaf, kakinya putih sebelah. Dia kaki tak ada sebelah. Dia bila ditanya macam mana dia jadi macam tu, katanya kerana aku jatuh kuda. Dia jatuh kuda dan kuda tadi menghempak kaki dia sampai terpaksa dipotong kaki tersebut. Dia kata lagi, ini adalah kerana doa ibuku. Aku waktu kecil ada seekor burung kecil yang dia, mungkin dia buah waktu tu, dia pergi cabut kaki burung. Burung tu dia pergi cabut kaki, patah kaki burung tu. Jadi mak dia tengok marah. Mak dia kata, moga Allah potong kaki kamu pula. Putih sungguh kaki dia lepas tu. Jangan sebut macam tu kat anak. Jangan doa macam tu dekat anak. Doa macam tu jadi macam tu lah. Jadi sungguh. Wa in sa'altuhu a'tani. Kalau aku meminta kepada Allah, maka diberikan kepada aku apa yang aku minta. Ni sebab dia apa dia yang paling utama sekali. Selain daripada meninggalkan syahwat, selain daripada mengambil sedikit daripada zuhud, maksudnya biyasirin minad dunya, maknanya zuhud dengan dunia. Dan kemudian apa dia yang paling utama? Ai tarku ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu yang bukan urusan. Semua para wali macam tu. Tidak melakukan melainkan yang urusan mereka sahaja. Tidak menyibukkan diri mereka dengan urusan yang bukan keperluan mereka. Yang bukan keperluan untuk akhirat. Kalau tak kerana bercakap ni perlu untuk wa'zun, untuk irsyad, untuk mengajar dan seumpamanya, tak cakap dia. Nasib baik kena mengajarnya. Nasib baik kena bagi bagi nasihat saja kepada umat. Nasib baik kata kena beri petunjuk kepada umat Nabi SAW. Maka mereka bercakap. Kalau tidak, tak bercakap dia. Thumma inna hadzal haditha hadithun azimun. Hadis ini hadis yang sangat agung. Wa huwa aslun kabirun fi ta'dibin nafsi wa tahdzibiha 'anil razaili wan naqais. Ini hadis yang menjadi dalil yang besar kepada ta'dibun nafs, yakni mendidik jiwa dan juga membersihkannya daripada segala kotoran dan kekurangan. Wa tarku ma la wa tarki ma la jadwa fihi wala naf'a, yaitu meninggalkan juga perkara yang tidak ada faedah padanya. Wa qad aqada al-musannifu minhu, dan juga di sini musannif itu al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu menyebutkan
faedah daripada hadis ni apa dia? Annahu yukrahu an yus'al ar-rajulu fima daraba zawjatah. Itu makruh bertanya kepada seorang lelaki kenapa dia pukul isteri dia. Makruh. Maksudnya ni kalau jadi qadi. Faham? Lepas tu kerana disebut dalam hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hadis dalam Sunan Abi Daud, disebut la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atah. Jangan ditanya seorang lelaki kenapa dia pukul isterinya. Jangan tanya. Ini kita lah ni, tu kita sibuk kan. Masuk sahabat apa semua. Kawan ni pukul isteri dia, kita sibuk. Orang ni bercerai, kita sibuk. Kenapa dia bercerai? Ni mesti kawan ni tak elok ni. Ni mesti kawan ni yang punya pasal ni. Aku kata dah. Benda sembang. Benda tak pasti. Ada seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan yang dikenali dengan akhlaknya buruk. Orang ramai pakat tanya dekat lelaki ni tentang akhlak buruk isteri dia tadi dan bagaimana dia boleh kahwin wildan. Ya, tu dia. Kena kat orang digelap. Kena kat dia bangkit mata. Ya. Jadi dia Allahumma salli ala Muhammad. Dia tu apa dia wildan? Cerita apa ni? Cerita apa ni? Itu dia. Jadi lelaki ni kahwin dan kemudian orang tanya tentang isteri yang dia kahwin tadi. Aku tak boleh cerita. Kerana ni isteri aku. Tak lama lepas tu cerai. Cerai sungguh. Orang ramai hadut tanya, dia kata dia dah. Kami kata dah. Masa dia pun pergi tanya pula. Hari tu ni kamu tak pergi cerita sebabkan kerana dia isteri kamu. Sekarang kamu dah cerai dah. Baik, boleh cerita tak kepada kami macam mana akhlak dia? Maka kata wali tersebut, orang soleh tadi, dia kata apa? Dulu dia isteri saya tak boleh cerita. Sekarang dia salah seorang daripada saudari saya dalam Islam. Jadi orang yang beriman dia tidak akan buka aib orang lain, melainkan kepada orang yang nak jadi suami dia saja. Yang nak jumpa saya, nak tanya pandangan tentang apa yang dia benda apa yang perlu dia tahu tentang bakal isteri dia ni. Maksud tu baru boleh jadi al-mustasyar mu'taman, orang yang dimusyawarat, maka dia kena amanah dalam cerita. Sekarang ni apa faedah kamu nak tanya? Tak ada faedah apa. Jadi tak perlu cerita. Jadi tetap sembunyi juga dengan perkara tersebut. Ni tengok, makruh kata Imam Nawawi bertanya kepada seorang lelaki kenapa dia pukul isteri dia. Pukul isteri dia, mungkin kita bukan tahu dia punya latar belakang dia macam mana ataupun apa sebab dia pukul, kecuali qadi tak apa. Tu kerja qadi, tu kerja di mahkamah, kerja di pejabat agama, hak yang bahagian nak urus tentang nikah cerai dan juga ambil hukuman. Jadi kalau isteri dia buat macam mana, report polis, pergi report di pejabat agama. Jangan duk report dalam Facebook, tak ada kerja. Ni zaman lah, zaman tak ada adab. Ada masalah dengan suami, yang pertama bawa handset ni dulu, pergi rakam dulu. Yang penting mendapatkan sokongan ramai. Siapa salah tak kira. Yang penting ni rakam dulu. Maki bini laki dia buat live. Ni adab mana ni ambil ni? Akhlak mana ambil? Balik kita jadi macam tu, orang akan kata apa? Patutlah orang buat macam tu. Patutlah tok laki dia pun jadi jahat macam tu juga. Kerana apa? Kerana bini pun sama naik. Tak jaga adab. Boleh? Kata orang larat nak tahan saya. Kan kira larat tahan. Maksudnya orang zaman lah ni memang jenis tu. Hak tu je. Sabar. Buat macam mana? Ada pihak berkuasa, jumpa mereka. Hak tu yang sepatutnya dilakukan, bukan ni. Bukan pi tulis dalam Facebook cerita semua benda, dan bukan telefon radio, habaq kat radio kata laki dia bodoh. Kan? Saya pernah dengar radio, telefon radio terkenal cerita pasal dia tak setuju dengan laki dia, anak nak masuk sekolah ni, laki dia nak masukkan anak dia sekolah sekian, berkelahi. Lepas tu geng radio pun berkat gelap, dia kata macam mana ni, dia dengar cerita pasal
pasal apa ni, bincangan rumah tangga dalam bab kaitan dengan anak-anak pun nak kena cerita ke orang apa semua kali. Semua tak ada adab. Dia tak ada adab macam tu, macam mana nak bahagia rumah tangga, Syarimi? Dengan buku yang kita beli hari tu macam mana? Bincangan dia tentang rumah tangga. Umur 18 beli buku rumah tangga kan. Lepas tu tidur kan. Boleh Syarimi? Wa qala Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, minta maaf, Imam Ibn al-Arabi, Ibn Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah ni, Syekhul Akbar, Syekhul Akbar, kata Maulana Imam Ibn al-Arabi Syekhul Akbar, wa kibritul ahmar man amrada min amradin nafsi min amradin nafsi allati yajibu tadawi minha, di antara penyakit-penyakit jiwa yang perlu untuk diubati, an yaf'ala rajulun khairan ma'a ba'di banihi duna ba'din. Nah, ini penyakit hati yang kena kita ubati. Apa dia? An yaf'ala rajulun khairan ma'a ba'di banihi duna ba'din. Seorang melakukan kebaikan kepada sebahagian anaknya, tidak pada sebahagian yang lain. Faya'tariduhu akharu wa yas'aluhu an dhalik. Seorang di kalangan anak dia yang ayah dia tak buat baik kat dia tu, komplain, lalu ditanya kepada ayahnya, fahadha fudulun yusmiru adawatal waladi li abihi. Ini adalah perkara yang fudul, maksudnya tak ada faedah, yang boleh menimbulkan penyakit permusuhan anak kepada ayahnya. Fahiya kalimatun syaitaniyah la taqa'u illa min jahilin ghabi. Ini adalah kalimah syaitan, yang bersifat syaitan, yang tidak berlaku melainkan kepada orang yang jahil dan bodoh. Wala dawa'a laha ba'da wuqu'iha. Dan tidak ada ubat setelah mana berlakunya perkara tersebut. Wa dawa'uha qablahu. Baik, apa dia ubatnya sebelum berlaku peristiwa ni? An-nadharu ila hadzal hadis. Baca ni hadis ni. Baca hadis ni, insya-Allah tak buat benda macam ni. Baik. Yang mana yang dicela ni? Soalan anak tu kepada ayah. Kenapa ayah pergi duk baik kat kawan ni, kenapa dengan saya tak? Dia tanya soalan tu. Tu panggil apa dia? Buat perkara yang tidak sepatutnya. Tu kalimah syaitaniyah. Tanya perkara tu ikut suka dia. Walaupun dia benda yang dia buat tadi, kalau kata ditunjukkan lebih kebaikan kepada seorang daripada anak yang lain, tak sepatutnya dilakukan juga oleh seorang ayah, tapi tak sepatutnya juga bagi pihak yang kedua bersoal dengan benda tu. Kau suka dia, tinggalkan, bukan urusan kita, maka kita akan jadi seorang yang redha. Sama? Ayah baik dengan seorang ni, dengan anak yang nombor sekian-sekian, anak yang lain rezeki dia buat macam mana kan? Wildan, rezeki dia, kita nombor 18 kan? Dah jadi simpanan dari keselbasan utama lah, yang paling utama. Baru banyak gaji kan? Main bola hak sebelah yang mula-mula masuk, hak nombor 18 jadi budak Milo lah, kutip bola kan? Wa huwa hadithun hasanun, dan tu hadis hasan, rawahu Tirmizi wa ghairuhu kabni Majah hakadha ay mawsulan, wa rawahu ghairuhuma mursala, wal ittisalu yuqaddamu 'ala al-irsal wa fi ba'd an-nusaqi hadfu hakadha. Jadi hadis ni hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya seperti Imam Ibn Majah. Hakadha, ada sebahagian riwayat kata disebut dengan hakadha ay mausulan, bukan hakadha tu maksudnya mausulan. Hadis ni mausul. Dan selain daripada riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ibn Majah, hadisnya mursal. Mursal apa dia? Nama apa? Alif Najmi, matan wa mursalun minhu sahabiyu saqat. Baik, takrif tu ada kekurangan apa ni Wildan? Kurang tahu mana? Kalau yang sahabatnya tu tak ada masalah. Sebab apa? As-sahabah kulluhum udul. Sahabah kulluhum udul. Jadi
yang Imam Baiquni sebut, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Jadi kalau kata sahabi saqat, sahabat yang gugur daripada riwayat tersebut, tidak bermasalah. Kenapa? Karena kullu sahabi, as-sahabah kulluhum udul, sahabat semuanya adil. Jadi apa dia takrif dia? Mursal. Apa yang menjadi padanya tabi'in. Betul? Yang gugur padanya tabi'in. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Apa dia Afiq? Takrif dia? Mursal. Yang tu. Ma rawahu tabi'in, ma rafa'ahu tabi'in, bukan gugur tabi'in. Ma rafa'ahu tabi'in ila Nabi SAW, yang disandarkan tabi'in terus kepada Nabi SAW, tu panggil mursal. Faham? Yang tidak. Wal ittisalu yuqaddam 'ala al-irsal. Jadi ittisal yang bersambung didahulukan daripada mursal. Wa fi ba'd an-nusakh hazfu hakadha. Sebahagian nuskah tidak sebut hakadha. Hakadha tu tak ada. Al-hadithu as-salisa asyara, hadis yang ke-13. Kita akan baca pada malam ni insyaAllah. Kerana petang ni ada ganti kepada pengajian pagi ni. Pengajian daurah kitab adab sulukil murid diganti pada waktu petang. Bahasa. Kemudian hadis arba'in kita akan baca pada waktu malam macam biasa lah. Sebab pagi ni kita ada kelas biasa, kelas umumi di Zawiyah Nasiriyah, kelas hari Jumaat macam biasa. Baca kitab tafsir Nurul Ihsan, Syamil fi Qulasati Syama'il, dan kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya. InsyaAllah kita jumpa nanti dalam jam 9 pagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.